Mana Putri Balkis ni tak bersuara ni. Muhammad Adib. Muhammad Adib. Pelajar buka ni. Buka kamera. Assalamualaikum. Ada orang ke tak ni sebenarnya? Iman Soleha. Iman Soleha. Ya, Ustazah. Okey. Baik. Tadi kamu baca tak bersama dengan Ustazah? Baca. Okey, alhamdulillah. Dah start menghafal? Belum lagi. Okey, nanti kalau dah hafal, nanti hantar rakaman dengan Ustazah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak teruskan kita punya pembelajaran seperti mana yang kita dah bincangkan pada kelas yang lepas ya, pada kelas yang lepas berkenaan dengan kerajaan Khulafa, kerajaan Utsmaniyah ya, kerajaan Utsmaniyah. Hari itu kita dah bincangkan. Jadi hari ini Ustazah nak sambung lagi berkenaan dengan kerajaan Utsmaniyah. Ya, kita nak sambung lagi. Okey. Tapi sebelum tu Ustazah nak tanyalah pelajar-pelajar ni. Humaira. Oh, Humaira. Ya, Ustazah. Humaira binti Saiful. Okey. Ceritakan sedikit tentang latar belakang kerajaan Utsmaniyah ni. Apa yang kamu ingat daripada pembelajaran kita pada hari Selasa hari itu? Kerajaan Utsmaniyah. Apa yang kamu ingat lah? Humaira? Bilangan Humaira? pemerintahan dia ada 37 orang. Okey, bukan bilangan pemerintah dia, dia punya sultan. Dia punya sultan yang memerintah seramai 37 orang. Okey, baik, bagus. Irlisa, Humaira. Irlisa? Ya, Ustazah. Okey, apa lagi latar belakang yang kamu masih ingat lagi kerajaan Utsmaniyah? Tadi Humaira dia dah cakap pasal bilangan khalifah ataupun sultan yang memerintah ada 37. Lagi latar belakang? Tempoh pemerintahan. Tempoh pemerintahan. Okey, berapa lama? 1249 hingga 1900. Sekali lagi tak jelas? Satu, ya betul, bagus. 1299 hingga 1924, lebih kurang dalam 625 tahun. Maknanya satu kerajaan yang sangat lama, yang sangat gah satu masa dahulu. Jadi kita sebagai orang Islam patutnya berbanggalah, sebabnya kita sebenarnya kerajaan Islam sebenarnya pernah menjadi satu kerajaan yang memang gah pada masa dahulu, sampai dia boleh membina empire yang sangat luas dan juga dia boleh bertapak kukuh sehingga lebih daripada 600 tahun. Maknanya sangat lama. Okey, Muhammad Aidil Aizam. Dia kalau meet ni dia tak buka kamera, dia beginilah jadinya. Aidil? Tak wujud Aidil lah. Pelajar boleh juga tulis dekat ruang chat tu apa-apa yang kamu nak bertanya pada Ustazah ke. Sebelum Ustazah pergi lebih detail, Ustazah nak ingat balik apa yang kita dah bincang hari tu.
Hazmi dia dah buka kamera tu. Dia dah buka mikrofon dia. Hazmi? Muhammad Azmi. Hai, tegur tutup dia. Hai, bertuah lah budak-budak ni. Siapa Ustazah nak tanya lagi? Okey, Bahia? Ya, Bahia? Ustazah. Okey, baik. Ya. Sebutkan pengasas kerajaan Uthmaniyah. Siapakah nama sultan yang mengasaskan kerajaan Uthmaniyah? Ingat tak? Hari Selasa hari tu punya kelas. Sultan Osman bin Artugrul. Ya, nama dia Osman bin Ertugrul. Dia bahasa Turki kan. Jadi sebutan dia adalah Ertugrul. Okey, itu pengasas dia ya. Okey, Faiza. Siapakah nama sultan yang menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid? Faiza? Faiza? Mana Faiza? Ya, Ustazah. Faiza. Okey. Siapakah sultan yang menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid? Siapa? Saya tak ingat saya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, betul. Bagus. Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, jadi hari ini awal ni Ustazah bincang dengan kamu, ulang kaji dengan kamu tajuk yang kita dah belajar hari Selasa hari itu. Ustazah sedia maklum, benda ini berkaitan dengan tamadun Islam, iaitu berkaitan dengan sejarah, maka kita memang terikat dengan fakta-fakta. Yalah, kamu pun sedia maklum kalau belajar sejarah kan, dia memang terikat dengan fakta. Okey, baik. Ustazah nak teruskan hari ini dengan kita punya perkongsian yang Ustazah nak paparkan hari ini. Okey, nampak tak slide yang Ustazah share dengan kamu? Nampak. Okey, nampak ya? Okey, nampak ya? Jadi yang Ustazah nak sharekan dengan kamu hari ini adalah ini ya. Berkenaan dengan faktor kegemilangan dan juga kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, iaitu apakah faktor kegemilangan, kejatuhan dan seterusnya kita mengambil iktibar daripada kerajaan Uthmaniyah ini. Okey, kita tengok slide seterusnya. Faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah kita boleh bahagikan kepada 4, iaitu dari aspek pentadbiran, sosial, keilmuan dan juga ketenteraan. Kita tengok pendetailan dia satu demi satu. Okey, dari aspek pentadbiran. Apa yang menyebabkan mereka gemilang dari aspek pentadbiran? Okey, yang pertama, pentadbiran dia memang sangat berkesan. Sebabnya dia sultan, dia sebagai ketua tentera, dia sebagai ketua agama, dia juga sebagai hakim tertinggi. Maknanya memang sultan tu dia yang menerajui kepimpinan negara yang paling atas. Kita ambil contohlah penerangan daripada minggu lepas, Ustazah ada jelaskan contoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berjaya menawan kota Konstantinopel ketika usia dia baru 21 tahun. Dia tu sultan yang sangat muda, kemudian orang muda yang berjiwa kental, dan juga dia nampak matlamat yang paling besar. Tengok sampai dia boleh berjaya menewaskan tentera Rom dan juga dia dapat menjatuhkan kota Konstantinopel yang memang gah untuk kerajaan Rom. Usia sangat muda, baru 21 tahun. Okey, dia jadi ketua negara, dia jadi ketua tentera, dia jadi ketua agama. Tengok. Seminggu lepas, hari Selasa lepas juga Ustazah paparkan ada satu ilustrasi gambar Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi imam sembahyang Jumaat. Jadi kat situ seorang ketua yang sangat-sangat bagus peribadinya,
seorang ketua yang memberi tauladan kepada rakyat dia. Okey, yang kedua, pentadbiran seterusnya. Mereka menyelaraskan, para pentadbir dia, pemerintah dia menyelaraskan antara pentadbiran dan juga keagamaan. Maknanya pentadbiran dan juga urusan agama bersatu. Ya, bersatu dibantu oleh pegawai-pegawai pentadbiran, pegawai kerajaan lah maksud dia. Kemudian mereka juga dapat menguasai laluan antara benua Eropah dan juga benua Asia, iaitu antara Selat Dardanelles dan juga Selat Bosporus. Selat Bosporus hari itu Ustazah ada share dengan kamu kan gambar dia. Okey, kalau dari aspek keilmuan pula, kita sedia maklum kerajaan Uthmaniyah ini dia punya wilayah dia sangat besar sebabnya dia meliputi hampir sebahagian besar benua Asia, benua Afrika dan juga sebahagian benua Eropah. Maknanya terlalu besar dia punya wilayah jajahan dia, empire dia sangat luas. Jadi apakah faktor dari aspek keilmuan? Okey, mula-mula yang dijaga adalah masjid. Masjid dijadikan pusat perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang. Bukan masjid tu tempat orang semayang saja. Bukan masjid tempat orang sebarkan kuliah keagamaan saja, bukan. Tetapi masjid ini dibangunkan menjadi satu institusi pelbagai guna. Ya, pelbagai guna. Sebab tu kita dapati kat situ tengok dari bidang pembangunan, falsafah, kesenian, seni bina, lepas tu dari sudut aspek teknikal. Jadi masjid itu memang dibangunkan untuk memperkembangkan ilmu dalam pelbagai bidang. Kemudian pemerintah juga, ya, sultan-sultan yang mentadbir, yang memerintah kerajaan Uthmaniyah, dia telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti yang telah dilakukan kepada Masjid Kasbah dekat Algeria. Ya, sultan yang membuka Algeria adalah sultan siapa? Siapa yang ingat tu ya? Siapa yang ingat? Dia adalah Sultan Sulaiman, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, iaitu Sultan Uthmaniyah yang ke-10 pembelajaran kita hari Selasa lepas. Okey, kemudian apa faktor lagi? Faktor dari aspek sosial. Bila cerita pasal sosial, dia melibatkan masyarakat. Ya, dia melibatkan masyarakat. Apa yang dijaga kepada rakyat dia? Okey, rakyat dijaga. Golongan miskin dia bantu, maknanya memang sangat menjagalah. Ya, bila rakyat kebajikannya dijaga, maka terpeliharalah. Bila rakyat dijaga, maka suasana akan aman dan juga harmoni. Kemudian satu, dia memperkenalkan sistem wakaf yang sistematik. Maknanya keperluan asas diberi kepada orang susah, pendidikan secara percuma, kesihatan juga secara percuma, sistem wakaf. Dalam Islam, sistem wakaf ini memang sangat bagus. Banyak faedah dia. Dan alhamdulillah kerajaan Malaysia sekarang ini dia telah melancarkan sistem wakaf. Tetapi di peringkat Malaysia sebenarnya dia masih agak baru. Tetapi sudah dilaksanakan, cuma belum berkembang biak lagi. Ya, kita doakan kerajaan Malaysia melalui institusi keagamaan di bawah kendalian Dr. Zulkifli boleh memperhebatkan lagi sistem wakaf di Malaysia. Semoga pada satu hari nanti dia akan lebih berkembang lah. Kemudian daripada aspek ketenteraan, sesebuah kerajaan kalau dia itu bagus, selain daripada pentadbiran, biasanya yang bagus juga adalah dari aspek ketenteraan. Ya, nak tahu negara itu hebat bila dia banyak wilayah taklukan dia, wilayah jajahan dia, istilah melalui aspek ketenteraan. Jadi kat sini kerajaan Uthmaniyah, rakyat dia, tentera dia mempunyai semangat jihad yang sangat tinggi. Sebab
bila tentera dia dia mempunyai semangat jihad. Orang Islam ni dia punya semangat jihad ni memang luar biasa. Pernah dengar kan peristiwa berkenaan dengan perang salib. Orang Islam melawan dengan orang Kristian. Orang Kristian didapati ada 7 siri peperangan antara perang salib 7 siri peperangan. Satu kali je orang Islam kalah. Sekali saja orang Islam kalah, 6 kali lagi mereka menang. Jadi orang kafir ni, orang Kristian ni dia memikirkan, kenapa orang Islam ni, diorang kadang-kadang bukannya ramai pun, tapi kenapa diorang boleh menang? Kekuatan orang Islam adalah dia mempunyai semangat jihad yang betul-betul tinggi. Sebab dalam Islam dah mengatakan bahawa sesiapa yang mati dalam medan perang ketika mempertahankan agama Allah, dia akan dikira mati syahid. Jadi semangat syahid, semangat jihad memang hebat dalam orang Islam. Jadi sebab itulah orang Kristian dia nak mengalahkan orang Islam. Dia tahu kalau orang angkat senjata je, orang Islam ni memang kuat semangat dia. Tetapi dia kalahkan orang Islam dengan strategi-strategi yang lain. Okey. Kalau dari aspek kerajaan Osmaniyah ni, dari aspek ketenteraan, semangat jihad yang sangat tinggi, mereka meletakkan agama di depan. Mereka sayangkan negara tu. Sebab itulah ketika pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, rakyat dia tak ramai pun, tentera tak ramai pun, tetapi dia boleh berjaya menumbangkan kota Konstantinopel di bawah pengaruh Rom yang telah berkuasa beratus-ratus tahun. Jadi satu kebanggaan kepada orang Islam yang boleh mengalahkan musuh Islam dengan semangat jihad demi mempertahankan agama dan juga negara. Okey, daripada aspek ketenteraan lain, pemerintah dia jaga tentera dia dengan dia memperkenalkan sistem kenaikan pangkat. Okey, ada imbuhan, ada bonus, lepas tu sediakan kelengkapan peralatan ya. Jadi ini adalah sumbangan-sumbangan yang perlu dimainkan oleh pemimpin untuk membangkitkan semangat tentera. Okey, ini antara rumusan faktor kegemilangan kerajaan Osmaniyah yang berlangsung selama tempoh 625 tahun. Tahun, bukannya hari, bukannya bulan. 625 tahun. 625 tahun. Maksudnya satu tempoh yang sangat panjang. Okey. Kerajaan Turki Osmaniyah jatuh pada tahun 1924 setelah berlangsungnya 625 tahun. Apakah faktor dia? Apakah faktor dia? Okey, kita boleh tengok. Okey, sebelum tu ini kedudukan. Tadi kan kita ada kata kerajaan Osmaniyah dia menguasai Selat Dardanelles dan juga Selat Bosphorus. Okey, dalam paparan peta tu ada ditunjuk. Itu antara laluan di antara Eropah dan juga Asia. Jadi bila dia dapat tawan tu, pedagang-pedagang banyaklah dekat situ kan. Jadi kat situ kita dah nampak lah ekonomi dah semakin, dah bagus lah dia dapat kuasai ekonomi. Okey, ni Masjid Kasbah Algeria yang kita kata tadi. Dari sudut keilmuan dia telah membangunkan Masjid Kasbah dekat Algeria. Dekat sini antara tempat tumpuan orang ramai untuk mencari ilmu dalam pelbagai bidang. Okey, baik. Kita dah kata tadi kan, bila ada faktor kejatuhan, ada faktor kegemilangan, sesebuah kerajaan kalau dia tumbang mesti ada faktor kemerosotan dia sebab apa. Jadi digariskan dalam buku teks, dia ada 5 sebab. Iaitu yang pertama, teknologi, peralatan teknologi ketenteraan yang lama. Dia pakai alat-alat yang lama. Sedangkan Barat dia dah menggunakan alat-alat yang moden. Jadi bila nak berlawan dengan kuasa Barat yang mempunyai peralatan yang canggih, yang moden, selalunya kalah dalam peperangan. Kalau dulu dia gah, tapi bila Barat dah semakin ke depan, peralatan dah semakin moden, tetapi kerajaan Osmaniyah dia masih lagi pakai yang lama, maka kalahlah dalam peperangan. Yang kedua, yang di bawah tu,
wilayah-wilayah kecil semuanya menuntut kemerdekaan. Yang ini berlaku di dalam Perang Dunia yang kedua. Ya, Perang Dunia kedua banyak wilayah-wilayah yang kecil-kecil menuntut kemerdekaan. Jadi bila mereka tuntut kemerdekaan, dia terpaksalah bagi yang menyebabkan negara dah jadi tak stabil lah sebab dah tak kuat kan. Kalau dulu besar, dia kuat. Jadi bila kecil, dia tak berapa nak stabil lah bila nak berhadapan dengan pihak lawan dari negara-negara yang lebih kuat. Kemudian seterusnya, kurang tenaga mahir dalam sistem pendidikan untuk membangunkan negara. Jadi kita memang sedia maklum 625 tahun nak pertahankan bukan satu benda yang mudah ya. Dia memang sangat sukar lah. Jadi orang pun sentiasa silih berganti. Jadi ada yang dah semakin suka dengan keduniaan. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan tenaga mahir dalam bidang pendidikan itu dia dah semakin kurang. Bila dia dah semakin kurang, orang yang dilahirkan pun tidak berapa berkualiti. Kemudian berlaku, ini sistem dalaman istana. Berlaku persaingan politik dan juga perebutan kuasa di antara putera-putera raja di istana. Ini memanglah daripada dulu sampailah sekarang kuasa punya pasal orang berebut. Ya, termasuklah kerajaan Turki Osmaniyah yang memang pernah menjadi satu kerajaan yang sangat gemilang di mata dunia, tetapi pemerintah-pemerintah yang selepas-lepasnya tu di hujung. Kan dalam kelas kita yang Selasa hari tu, pemerintah yang terakhir nama dia Sultan Abdul Majid II. Okey, dia yang terakhir. Berlaku perebutan kuasa, kemudian putera-putera ataupun pemimpin-pemimpin terlibat dengan akhlak yang tak bagus, contohnya terlibat dengan rasuah, terlibat dengan kegiatan minum arak dan sebagainya. Maknanya pemimpin-pemimpin kerajaan Turki Osmaniyah yang hujung-hujung dia punya akhlak yang tidak memberi contoh yang baiklah berbanding pemimpin-pemimpin yang awal-awal tu. Kemudian yang kelima, apabila negara tak stabil, jadi dah tak menjadi tumpuan, of course lah dia punya ekonomi pun merosot. Kemudian di samping itu juga negara terlibat dengan hutang yang sangat tinggi. Sebab kerajaan Turki Osmaniyah pada waktu ini dia nak bersaing dengan negara-negara luar, ya, kuasa-kuasa yang besar, jadi dia terpaksa korbankan banyak perkara. Jadi duit yang nak dia dapat tu dia perlu berhutang dengan kuasa-kuasa besar. Jadi ekoran daripada itu mereka tak dapat nak menyelesaikan hutang-hutang tu menyebabkan negara terlibat di dalam hutang yang besar dan juga negara muflis kat sini. Ya, ini antara faktor 5 faktor yang terbesar sebab-sebab berlakunya kemerosotan kerajaan Uthmaniyah. Jadi sebab itulah bila kesan dia terlalu besar, akhirnya kerajaan ini tumbang pada tahun 1924. Maknanya lama kerajaan Islam ni bertapak dekat muka bumi. Ialah kerajaan Islam mula-mula bertapak apabila Rasulullah dilantik menjadi ketua negara di dalam kerajaan Madinah. Kemudian diteruskan dengan kerajaan sahabat iaitu Khulafa' Rashidin. Atau sejarah Islam juga telah dilakarkan dengan kerajaan Islam Bani Umayyah. Kemudian kerajaan Islam Osmaniyah. Kemudian dan terakhir sekali adalah kerajaan Turki Osmaniyah. Ni yang terakhir lah, ya. Sebelum tu Abbasiyah, ya, Abbasiyah. Jadi itu semua kan pelajaran yang kamu dah belajar tingkatan 4, ya, tingkatan 4. Jadi tingkatan 5 kamu belajar memang khas untuk tajuk kerajaan Osmaniyah saja. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang kerajaan Osmaniyah, dia banyak, cakupan dia sangat luas, ya. Sebab tempoh lama kan.
Tetapi sukatan tingkatan 5 untuk peringkat kamu di peringkat sekolah, dia ambil yang basic saja. Dia ambil basic, memperkenalkan dekat kamu apakah dia kerajaan Islam yang ada dekat muka bumi ini. Jadi tingkatan 5 dia pilih satu saja, iaitu kerajaan Osmaniyah. Okey, jadi apabila kita dah bincangkan tentang tajuk kerajaan Osmaniyah, okay, apakah iktibar yang boleh kita dapat daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah ni? Walaupun kita tak belajar betul-betul secara detail-detail kan, tetapi kita dapat gambaran. Okey, Ustazah menggunakan ada warna merah, kemudian ada warna biru ataupun warna coklat ke, lepas tu ada perkataan yang Ustazah warnakan lain daripada warna-warna yang ada kat situ. Okey, pertama, dari situ kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa, ya, supaya negara dapat ditadbir dengan lancar. Okay, kita sedia maklum, untuk menerajui sesuatu negara itu kita memerlukan pemimpin yang betul-betul bagus. Bila pemimpin bagus, okey, dia nampak hala tuju dia. Jadi dia merancanakan, kemudian rakyat akan sambut seruan yang dia nak bawa tu. Jadi sebab itulah sebuah negara dia memang memerlukan pemimpin yang sangat bagus. Okey, Ustazah mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Kenapa? Sebab dia, ini teknik menjawab, ya. Teknik menjawab, bila iktibar maksud dia pengajaran. Okey, pengajaran kita mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Itu nama dia pendahuluan. Lepas tu ada isi, kemudian yang Ustazah warnakan perkataan tu, itu adalah kata hubung, selepas tu adalah huraian. Okey, yang kedua, kita hendaklah berpegang dengan ajaran Islam agar hidup diberkati oleh Allah. Okey, jadi Islam sebenarnya tidak mengasingkan di antara pentadbiran. Sebenarnya Islam menyatukan pentadbiran dan agama kena berjalan serentak. Kemudian seterusnya, kita hendaklah sentiasa perbanyakkan penerokaan ilmu supaya dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Ini sebenarnya tanggungjawab kita umat Islam sebenarnya. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan surah Iqra' kepada Rasulullah, surah yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, apa maksud Iqra'? Maksud dia bacalah. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita cari ilmu. Sebab dengan ilmu lah kita boleh menjadi orang yang betul-betul baik ataupun tak baik. Sebab itulah orang yang berilmu darjat dia berbeza dengan orang yang tak ada ilmu. Ya, Allah Ta'ala memang sangat memuliakan orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cintakan negara. Bila kita belajar tentang kerajaan Osmaniyah ni, kita belajar tentang kena sayangkan negara. Sebabnya hadis Nabi pun ada sebut, hubbul watan minal iman. Cintakan negara sebahagian daripada iman. Siapa yang tak sayang negara, bermaksud dia tak ada iman. Itu seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbul watan minal iman. Maknanya kita dah sentiasa cintakan negara agar kita rela berkorban mempertahankannya. Contoh kalau kita dekat Malaysia ni, alhamdulillah kita punya negara Malaysia aman. Waliyazubillah. Kalaulah negara kita diceroboh, maka kita wajib mempertahankannya. Seperti mana kita tengok orang-orang Palestin dekat bumi Palestin. Apabila negara mereka diceroboh oleh Zionis, mereka tak keluar, tetapi mereka berjihad ke jalan Allah mempertahankan negara daripada diceroboh oleh Zionis. Mereka sanggup mati. Sebabnya mereka kata kalau mati di medan perang, mati mereka itu dikenali sebagai mati syahid. Ganjaran dia sangat besar, iaitu dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Itu memang janji Allah yang pasti. Okey, yang kelima, apa yang iktibar daripada pemerintah kerajaan Osmaniyah, iaitu yang terakhir sekali adalah kita hendaklah menolak campur tangan asing dalam pentadbiran negara supaya mampu menjaga kedaulatan negara. Memang pun sebenarnya negara kita adalah acuan kita sendiri. Okay, negara kita adalah acuan kita sendiri. Orang luar memang tak boleh nak masuk. Sebab kalau orang luar masuk, dia jadi menghancur belahkan. Ia memecah belahkan kita punya institusi pentadbiran negara.
Jadi ini sedikit sebanyak berkenaan dengan kerajaan Osmaniyah yang mana kita dapat tahu latar belakang dia. Okey, dalam tajuk kerajaan Osmaniyah ni ada 5 perkara yang patut kamu betul-betul ingat. Yang pertama latar belakang, yang kedua sultan yang terkenal sewaktu memerintah, kemudian faktor kegemilangan, faktor kemerosotan atau kejatuhan kerajaan Osmaniyah, dan yang kelima iktibar. Ya, iktibar. Jadi bahan-bahan yang Ustazah share dengan kamu, contoh macam peta, gambar, itu sebenarnya adalah perkara yang boleh membantu kita. Yalah, negara Turki ni jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Tetapi dengan gambar-gambar yang di-sharekan tu, okey, kita boleh nampak, kita boleh dapat rasai lah benda itu. Sebabnya kerajaan Osmaniyah itu adalah sebahagian daripada kita orang Islam. Patut kita rasa berbangga. Dan untuk makluman kamu semua, orang Malaysia ni sebenarnya tidak jauh, dia ada hubungan dengan kerajaan Turki. Iaitu dia banyak keturunan daripada kerajaan negeri Johor. Kerajaan negeri Johor, pemimpin negeri Johor, termasuk sultan dia mereka ada kerabat daripada kerajaan Turki. Okey, siapa yang ada masa cuba search internet apa hubungan di antara negeri Johor dengan kerajaan Turki. Okey, jadi yang Ustazah nak kongsi hari ini ini bahan yang Ustazah nak kongsi. Dan Ustazah ada sediakan ada latihan yang Ustazah bagi dekat kamu. Okey. Okey, pelajar. Boleh ikut tak apa yang Ustazah share tadi tu? Pelajar? Boleh. Boleh. Boleh? Ada yang nak tanya tak? Ada yang nak tanya? Ada nak tanya ke? Ni Muhammad Hazmi, kenapa tu? Tak ada? Okey. Ustazah nak tunjukkan dekat kamu yang tadi tu ya, soalan kebat. Siapa yang nak bagi idea? Kita tengok rancangan dia apa? Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka mata dunia mengenai peranan pemuda dalam bidang pemerintahan negara. Terangkan persiapan anda untuk memberikan sumbangan kepada negara seperti tokoh tersebut. Kamu rasa apa ya? Siapa nak cuba? Saya stopkan dekat sini. Presentation. Jadi apa peranan anda sebagai pemuda dalam pembangunan negara? Hamizah, ada idea? Apa peranan kita sebagai orang muda untuk membangunkan negara? Hamizah? Siapa-siapa nak cuba? Ada? Tak ada siapa-siapa ni? Izaidah Nabila. Izaidah Nabila ada? Ya, saya. Izaidah, ada idea? Apa peranan kita sebagai pemuda? Kamulah peranan pemuda dalam pembangunan negara. Apa yang patut kita buat? Untuk mencari isi tu. Izaidah? Fairuz, lepas ni kamu bersedia dengan isi. Izaidah? Izaidah tak ada ni. Fairuz? Fairuz? Yeah. Okey, apa peranan pemuda? Nisa, bersedia juga Nisa?
Ustazah dia tak puas hati sebab tak buka video. Jadi tak nampak. Okey. Macam inilah. Cadangan Ustazah. Dia punya isi apa? Peranan pemuda dalam pembangunan negara ialah menambahkan ilmu pengetahuan. Itu peranan kita lah. Menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang ataupun penerokaan ilmu-ilmu baru untuk pembangunan negara. Okey, itu antara peranan-peranan yang perlu kita ada. Yang perlu kita ada bila kita nak memajukan negara. Kita sedia maklum lah macam Muhammad Al-Fatih. Umur 21 tahun tapi pemikiran dia lebih ke depan daripada orang lain. Jadi sebab itulah dia boleh menjadi pemimpin yang sangat hebat. Seperti mana yang Ustazah terangkan ikhlas hari itu. Sebabnya dia memang memegang kepada sabda Rasulullah. Dia kata orang Islam memang akan berjaya membuka kota Rom dan orang sultan yang membukanya adalah sultan yang terbaik pada waktu itu. Rakyat yang terlibat sama menjadi tentera membuka kota Konstantinopel itu adalah sebaik-baik rakyat. Jadi dia pegang hadis Rasulullah itu, dia kejar benda itu dan akhirnya dalam sejarah memang telah terlakar, dia telah berjaya membebaskan kota Konstantinopel menjadi sebahagian daripada Islam. Dan kita bersyukur, alhamdulillah dengan jasanya Sultan Muhammad Al-Fatih, negara Turki memang sekarang ni berada di bawah kawalan orang Islam dan beberapa tempat-tempat telah dimajukan. Contohnya Hagia Sophia telah dijadikan semula masjid yang Ustazah pernah terangkan hari itu. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah. Allah Ta'ala izinkan semua tu, tapi kena ada usaha. Okey pelajar, sekarang sebenarnya dah pukul 1. Sebenarnya Ustazah ada ni, Ustazah nak cuba, Ustazah ada buat Kahoot. Tadi Ustazah cuba buka, dia tak boleh. Tak apalah, macam inilah. Okey pelajar, ada tak siapa-siapa nak bertanya? Ada nak bertanya ke? Nakkan penerangan ke apa ke? Okey, Amirul dia kata tak ada. Ada siapa-siapa tak nak tanya? Tak. Tak ada?